Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kemarin merupakan hari terakhir umat Islam di negara ini melaksanakan ibadah korban, namun pelbagai pihak terus mengungkayahkan majlis tersebut. Kementerian Hal Ehwal Agama dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis ibadah korban di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. 4 ekor kerbau dan seekor kambing dikorbankan. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei dan anak-anak syarikatnya menganjurkan majlis sambutan Idul Adha. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja, Major Jar Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Jawatankuasa Takmir Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang mengorbankan 6 ekor kerbau. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Dato' Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga mengadakan majlis serupa Jawatankuasa Takmir Masjid, Ahli Majlis Perundingan Kampung dan Muslimah Masjid Kampung Kasat. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Dato' Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Maddin alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Majlis Ibadah Korban membolehkan mereka yang ikut serta berkorban berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang berkemampuan di samping berkongsi kegembiraan dalam meraihkan Hari Raya Idul Adha. Beberapa buah masjid dan kampung di negara ini juga tidak ketinggalan mengadakan majlis ibadah korban. Majlis Perundingan Kampung Sungai Bunga mengadakan majlis pengagihan daging korban. 3 ekor lembu dikorbankan. Pengagihan daging-daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis Perundingan Kampung Sungai Traban dan Takmir Masjid Kampung pula mengorbankan 5 ekor kerbau. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Penapar dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Penapar juga mengadakan majlis serupa. 2 ekor kerbau dikorbankan. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Badan Ugama Islam Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB juga tidak ketinggalan mengungkayahkan majlis ibadah korban sempena Hari Raya Idul Adha. Majlis berlangsung di Surau Polis Gadong PPDB. 7 ekor sapi dikorbankan. Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya PPDB, mengagihkan daging korban kepada 150 orang asnaf di bawah Mukim Gadong A dan B.
Ibadah korban merupakan tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap nikmat rezeki yang telah dikurniakan. Majlis-majlis ibadah korban di negara ini memupuk nilai persaudaraan dan mengeratkan tali silaturahim sesama anak buah kampung. Program tahunan serumpun warga Simpang 85 dan Muslimah Jalan Bukit Bintagor Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mengkubau mengadakan majlis ibadah korban dan akikah. Pengagihannya disempurnakan oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Majlis Perundingan Kampung Kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara RPN Lambak Kanan mengorbankan 4 ekor kerbau. Pengagihannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Asbar, Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pertubuhan Warga Emas juga mengadakan majlis yang sama. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Putera Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani bin Pihin Datuk Pekerba Dewa, Datuk Paduka Haji Abdul Rahim. Juga mengadakan majlis korban dan akikah jawatan kuasa takmir Masjid Setia Ali, Pekan Muara. Daging korban diagihkan kepada 17 ketua keluarga asnaf fakir miskin di bawah tadahan Kampung Masjid Lama, Pekan Muara, Sabun dan Pelombong. Masjid Rashidah Sadat Bolkiah, Kampung Sungai Akar juga tidak ketinggalan mengendalikan majlis ibadah korban. 6 ekor kerbau dikorbankan dan dagingnya diagihkan kepada 60 asnaf fakir miskin serta 42 bahagian peserta ibadah korban. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bengkurung juga tidak ketinggalan mengadakan majlis ibadah korban. 3 ekor kerbau dikorbankan dan diagihkan kepada 33 orang jemaah masjid. Majlis Perundingan Kampung Sinaut dan Kampung Sungai Kelogos dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir dan Muslimah Masjid Kampung Sinaut mengadakan majlis ibadah korban. 13 ekor kerbau dikorbankan. Juga mengadakan majlis yang sama, Majlis Belia Brunei MBB. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Khairun Nisa binti Awang Haji Ash'ari yang dipertua MBB. Upacara menaikkan bendera negara sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 terus diadakan oleh beberapa pihak. Persatuan Melayu Kriam Pesaka mengadakan upacara berkenaan di kawasan Dewan Wawasan Pesaka Daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mukim Pangkalan Batu dan Mukim Sengkurung turut tidak ketinggalan mengadakan upacara sama di Dewan Kemasyarakatan Kampung Parit Mukim Pangkalan Batu. Hadir Yang Berhormat Abang Zaino bin Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Upacara serupa juga diadakan oleh Mukim Berakas A dan B Zon 2 di Dewan Kemasyarakatan Lambak Kanan. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam mengadakan upacara seumpamanya di Ibu Pejabat Persatuan berkenaan di Anggrek Desa Berakas. Mempunyai rumah sendiri adalah impian setiap rakyat di negara ini. Kegembiraan yang sangat mendalam jelas terpancar pada setiap wajah penerima anak-anak kunci rumah dan geran-geran tanah selepas hasrat untuk memiliki rumah sendiri tercapai berkat kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
Ucapan junjung kasih disembahkan ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia di atas keprihatinan baginda terhadap kebajikan rakyat. Alhamdulillah di atas kurnia Kebawah Duli terhadap saya yang menerima, sangat menjunjung kasih. Semoga Kebawah Duli sehat sepanjang masa, kekal memerintah negara. Dengan adanya perumahan ini, insyaAllah saya akan menjaga dengan baik dan untuk keluarga saya juga lah. Dengan adanya garan tanah ini, dapatlah kami membina rumah untuk di masa hadapan dan dapatlah berkumpul-kumpul dengan keluarga-keluarga terdekat. Kami bersyukur mempunyai raja yang berjiwa rakyat yang ingin sentiasa melihat rakyatnya dalam keadaan yang selesa. Hamba Kebawah Duli Tuan Patih ingin menjunjung kasih di atas pengurniaan unit Pangsapuri bagi hamba Kebawah Duli Tuan Patih beserta keluarga. Alhamdulillah, junjung kasih Kebawah Duli kerana mengurniakan satu unit Pangsapuri kepada saya. Syukur Alhamdulillah. Dengan adanya apartmen di rancangan perumahan negara Lambak Kanan, membolehkan kami sekeluarga tinggal di sana, meningkatkan taraf hidup kami dengan adanya apartmen itu. Menjunjung kasih ke hadapan Kebawah Duli Maha Mulia atas pengurnian tanah dan moga dapat dimanfaatkan tanah ini kepada hamba dan keluarga. Belia siaga masa depan sangat diperlukan negara dalam memacu pembangunan, lebih-lebih lagi bagi menjayakan Wawasan Brunei 2035. Ia juga penting ke arah menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara pintar. Golongan bagaimanakah yang diperlukan oleh negara untuk mencapai hasrat tersebut? Bersempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-77, kami bawakan laporan khas mengenai belia siaga digital. Ikuti laporannya bersama Aiman Haji Muhammad Amin. Belia yang mempunyai kemahiran khusus dalam bidang IT ataupun apa saja bidang sekalipun. Jangan takut mencuba dan selalu mengikuti perkembangan IT di dalam Brunei. Untuk menyumbang kepada negara ini. Sebagai aset penting bagi kecemerlangan negara pada masa akan datang, golongan belia perlu menyedari akan peranan mereka. Justru, belia perlu diasuh, dididik dan diberikan bimbingan yang betul dan sempurna. Ini termasuk melengkapkan diri belia dengan kemahiran digital. Dengan adanya kemudahan dari hasil kemahiran IT ini, ianya bukan saja boleh membantu job market dan ekonomi, malah ianya juga boleh menolong negeri kita ni to be on track dengan kemajuan teknologi. Selalu mengikuti perkembangan IT di dalam Brunei. Macam kan masa ni boleh sudah belayar. So diorang mencuba semua teknologi di luar negara. Why not bawa ke Brunei untuk bagi the idea. Peranan sebagai generasi penerus dalam pembangunan negara tidak boleh dipandang ringan oleh para belia. Sebaliknya, mereka perlu proaktif memanfaatkan perkembangan digital. Ini orang berjari berkarih belurih tu, ya sudah tu. Kita ni punya 3 cara tu. Boleh tak kita ni menyumbang dari segi, bukan saja daripada segi IT, tapi dari segi seni ataupun apa sajalah yang dicuburi oleh belia-belia ini. Dengan memiliki kemahiran digital, ia bukan sahaja memudahkan kerja harian, malah mampu menjana pendapatan, membuka peluang pekerjaan dan memacu pertumbuhan ekonomi negara. Laporan Aiman Haji Muhammad Amin untuk Berita RTV. Negara Brunei Darussalam masih berada dalam monsun barat daya. Keadaan cuaca negara diramal aktif sehingga 4 Julai 2023 dengan hujan lebat berpetir dijangka berlaku sekali sekala menjejaskan kebanyakan kawasan. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat berpetir. Keadaan laut pada amnya berombak di paras sedikit
antara 0.3 ke 0.6 meter. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif. Terdapat risiko berlakunya banjir kilat, kejadian tanah susur dan pokok tumbang semasa hujan lebat dan keadaan berangin. Maklumat cuaca terkini boleh diperolehi melalui semua platform kaji cuaca. Shell Eco Marathon menjadi platform bagi inovator muda, jurutera dan saintis dari seluruh dunia untuk mempamerkan reka bentuk dan teknologi termaju masing-masing ke arah merevolusikan kecekapan tenaga dalam industri otomotif. Pasukan Universiti Brunei Darussalam UBD bertolak ke Lombok, Indonesia untuk menyertai pertandingan Shell Eco Marathon yang akan berlangsung esok, 4 Julai 2023. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Joyce Teo Seo Yen, pemangku Naib Chancellor UBD. Pasukan UBD akan bersaing dengan universiti dan institusi terkemuka lain dalam menguji kecekapan tenaga dan ketahanan kenderaan. Dengan menyertai Shell Eco Marathon, pasukan UBD menyasarkan untuk menyumbang masa depan yang lebih bersih dan hijau dengan memberi inspirasi kepada orang lain untuk menerima penyelesaian pengangkutan mesra alam. Negara Brunei Darussalam menjangkakan peningkatan kedatangan pelancong khususnya daripada Republik Rakyat China dengan adanya penyambungan semula penerbangan melalui syarikat penerbangan Diraja Brunei RB ke Beijing. Ketibaan penerbangan yang membawa 110 orang pelancong dari Republik Rakyat China di lapangan terbang antarabangsa Brunei dialu-alukan oleh Daeng Haja Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Ia menandakan pemulihan semula industri berkenaan secara beransur-ansur. Yeah, this is my first time to Brunei. Brunei is famous for its people and wonderful nature. We like to see the nature because Brunei is famous. It's in my opinion, it's a paradise in the. It's the nearest tropical jungle. Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen derma darah bagi sama-sama membantu mengekalkan bekalan stok darah di negara ini. Hari ini kempen diadakan di tingkat 10 Hotel Lanes Daerah Tutong dari pukul 10 pagi hingga 2 petang. 5 Julai di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Sengkurong bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari dan hari Khamis 6 Julai di lobi Jabatan Perkhidmatan Awam Jalan Kumbang Pasang dari pukul 9 hingga 11 pagi dan 1.30 hingga 3 petang. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodcard bagi kempen derma darah sangat digalakkan. 5 unit alat sukat dan timbang yang digunakan bagi tujuan perdagangan didapati sah, tepat dan berdaftar dengan unit sukatan dan timbangan SDT selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151. Dalam kenyataan media bahagian industri dan ekosistem perniagaan IBE melalui unit SDT dan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Dapatan dibuat semasa operasi bersepadu kata syarikat Ampuan Muhammad Yoslan bin Ampuan Haji Akub dan anak-anak, syarikat Laku Jaya Minimat, syarikat Associated Agencies Brunei dan syarikat Seri Jasa di daerah Tempurung pada 20 Jun lalu. Manakala satu notis amaran dikeluarkan kata syarikat Seri Jasa atas kesalahan menjual minyak masak melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Berikutan aduan bunyi bising iaitu kegiatan live band di STKRJ Mata-Mata Katok B, Jalan Nenas Sanggol. Satu gerakan operasi telah dikendalikan oleh para pegawai dan keanggotaan daripada Ibu Pejabat Daerah Polis Brunei dan Muara.
2 buah rumah menjadi sasaran. Hasil serbuan peralatan muzik dirampas selain turut dijumpai 2 botol minuman keras serta bekas-bekas tin minuman keras yang dibuang di persekitaran tempat kejadian. Pemilik rumah akan disiasat di bawah kesalahan melanggar Seksyen 18-1 Akta Lesen Hiburan Awam Penggal 181 dan jika sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM10,000. Pelanggaran kali kedua atau seterusnya boleh didenda 2 kali ganda dan dipenjara bagi tempoh tidak melebihi 2 tahun. Kesemua barang tegahan yang dirampas akan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan dan tindakan lanjut. Dengan bahan-bahan berita, itu tadi berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.